forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Muni terhadap kenyataan Fuad. Apa Fuad cakap? Analisis langkah Dubai cetek Jekon wajar dirombak. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menggesa Jabatan Komunikasi Jcom dirombak secara menyuruh selepas isu langkah Dubai menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil sikap defensif. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon dari Iswadi Muni. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Alright, cerita pasal Jcom. Timbul lah beberapa hari bila timbalan Ketua Pengarah Jcom komen pasal langkah Dubai. Ada daripada pembangkang daripada PN tak puas hati. Macam siapa Arau, Syahidan Kasim tak puas hati, tak patutlah dia nak komen Jcom nak komen isu yang tak betul dan sebagainya. Hari ini juga Puan Zarkashi menyatakan yang sama. Puan analisa langkah Dubai cetek Jcom wajar dirombak. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Zarkashi menggesa Jcom dirombak secara menyeluruh selepas isu langkah Dubai menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil sikap defensif. Muhammad Puan turut mempersoalkan motif timbalan Ketua Pengarah Jcom Ismail Yusof menimbulkan isu berkenaan disifatnya sebagai analisis cetek. Apa keperluan timbalan KP Jcom memainkan isu langkah Dubai? Kata Premier Sarawak, cerita langkah Dubai adalah cerita paloi atau bodoh. Analisis Ismail Yusof itu cetek. Ia mengakibatkan kerajaan pula jadi defensif kerana berapa nama dalam kerajaan disebut. Lebih sesuai, Jcom fokus naratif kerajaan tepuk atap musibah dan tidak akan tercapai. Ahli MKT UMNO Ahmad Bazalan kata Fata Morgana atau hayalan. Muhammad Fuad menambah, imej Jcom semakin merudum setelah timbul kontroversi memberikan rakaman perbualan bekas Ketua Pengarahnya Agus dan juga kaki tangan agensi itu Abdul Wahab beberapa bulan yang lalu. Justru itu, katanya Jcom perlu dijenamakan semula secara menyeluruh bagi menambah keyakinan orang. Maka wajar Jcom dirombak secara menyeluruh atau rebranding total disebut oleh beliau. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, Prof Agus juga dikatakan bakal disaman. Begitu juga Mr H, Mr H bakal disaman berkenaan dengan isu tersebut. So kita tunggu beberapa hari. So apa kenyataan? Sebab ni saya nak cerita dahulu. Ramai yang tak tahu sebelum ni Jcom di bawah siapa? Jcom adalah di bawah, sebelum ini di bawah PMO, Prime Minister Office, Jabatan Perdana Menteri. So basically Jcom masa tu KP Prof Agus menjawab direct kepada Perdana Menteri. Now setelah rombakan kabinet berlaku pada tempoh hari, maka Jcom telah diserahkan di bawah Kementerian Komunikasi, iaitu YB Fahmi Fadzil. So disebabkan dia letakkan di bawah Kementerian Komunikasi, maka sekarang ia menjadi tanggungjawab Kementerian Komunikasi. Cuma isu yang dibangkitkan, siapakah Ketua Pengarah Jcom yang baru? Siapa Ketua Pengarah Jcom yang baru? Yang itu saya tolak tepi. Saya tak nak jawab sampai Menteri sendiri jawab. Nantilah bila dia dah jelaskan, nanti itu terpulang pada beliau. Tetapi bila menyentuh apa yang Fuad Zarkashi sebut, di sini apa yang Fahmi sebut. Kerajaan memang berhasrat rombak Jcom, kata Fahmi. Kerajaan memang bercadang untuk merombak semula fungsi Jcom dan idea berkenaan sudah difikirkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil bagaimanapun berkata, masih terlalu awal untuk pihaknya mendedahkan lebih banyak butiran lanjut mengenai rancangan yang dibuat. Kata jurucakap kerajaan itu, kenyataan jurucakap kerajaan itu hadir beberapa jam setelah seorang pemimpin UMNO mencadangkan agar agensi berkenaan diletakkan di bawah penyeliaan PMO dirombak. Gesaan itu dibuat oleh Muhammad Fuad Zarkashi. Untuk makluman, ini silap. Agensi yang dulu, yang dulu diletak di bawah PMO dirombak. Sekarang ini diletak di bawah Kementerian Komunikasi. Kata Fahmi, beberapa penyelarasan akan dibuat apabila rombakan tersebut dilaksanakan nanti. Sebelum isu ini berbangkit pun memang saya ada hasrat meneliti semula fungsi Jcom, katanya. Kata Fahmi, memang kerajaan mendapati perlu ada penyesuaian ke atas beberapa fungsi dan tugas pelbagai agensi termasuk Jcom agar selaras dengan hasrat kerajaan madani. Pagi tadi Muhammad menggesa rombakan menyeluruh dibuat kepada Jcom. Baik. Since YB Fahmi dah sebut, maka saya boleh sebutlah. Kami ada mengadakan pertemuan. Saya ada mengadakan pertemuan dengan YB Fahmi berkenaan dengan beberapa perkara. Antaranya pembincangan kami adalah mengenai Jcom. Bukan saya Ketua Pengarah Jcom. Bukan. Dah buang spekulasi tu. Dan saya tak minat. Terus terang, bagi ke orang lain. Saya tak minat. Bagi ke orang lain.
Poinnya saya tak boleh kerja office, tuan-tuan. Saya tak selesa pakai baju kerja office. Saya tinggalkan dunia korporat dan dunia office dahulu sebab saya sukakan kebebasan saya. Minta maaf, saya artis. Artis. Dia macam ni, okey. Dalam perbincangan saya dengan YB Fahmi, tanpa saya mendedahkan secara detailnya, memang sebelum kenyataan ini dibuat, saya jumpa beliau bila? Minggu lepas. 2 minggu lepas saya jumpa beliau. Minggu lepas ke 2 minggu lepas, saya tak ingat. Dinyatakan bahawa memang rombakan itu akan berlaku dan dalam mesyuarat tersebut kami ada berbincang perkara-perkara yang hendak dirombak, cadangan beliau apa yang dirombak, cadangan saya tentang apa yang perlu dirombak dan cadangan tuan-tuan dan puan-puan sewaktu saya suruh isi borang ataupun Google Form minta pandangan tuan-tuan tentang komunikasi, tentang penerangan, tentang madani selama setahun. Di situ saya sudah serahkan kepada YB Fahmi. Di situ saya dah buat rumusan, saya bentangkan, saya tunjukkan di sini hala tuju yang betul. Dan bila YB Fahmi menyebut kepada saya apa yang akan berlaku kepada JCOM selepas ini, saya boleh katakan saya puas hati dengan penerangan tersebut. Dia memang totally revamp, totally different daripada apa JCOM yang kita kenal sebelum ini. Apa detail dia? Yang tu saya tak boleh nak cerita lah. Yang tu YB Fahmi lah kena cakap. Saya bukan juru cakap sebab saya bukan kerja di bawah Kementerian Komunikasi. Saya adalah Setiausaha Koordinasi Penerangan Pusat Parti Keadilan. Bukan bergaji, tak bergaji, tak ada gaji langsung. Zero gaji. Cuma saya di bawah Parti Keadilan, bukan di bawah Kementerian Komunikasi. So, beliau bercakap atas kapasiti seorang Menteri Kementerian Komunikasi. Jadi, kapasiti tersebut, dia hanya boleh cerita pada saya dan dia kata tak boleh dia didedahkan sehinggalah beliau sendiri yang akan cakap. Jadi, memegang amanah, saya kata saya tak boleh dedahkan. Tetapi, apa yang saya boleh kata, setelah penerangan tersebut, saya nampak, pertama, apa yang YB Fahmi akan dan cuba nak lakukan. Kedua, bentuk dan juga jiwa serta direction JCOM yang bakal berlaku bagi saya sangat jelas. Terima kasih Diana Anwar. Bagi saya sangat jelas apa yang JCOM cuba lakukan di bawah YB Fahmi yang akan beliau arahkan, directkan, lakukan, bagi saya sangat jelas. Cuma persoalan adakah JCOM itu akan mengekalkan orang lama baru, itu persoalan lain. Dan itu cerita lain. Adakah KP JCOM itu telah pun dilantik? KP JCOM bagi saya boleh cerita, telah pun dinamakan, tetapi dilantik atau tidak secara official, masih lagi dalam bukan bidang kuasa saya untuk menyatakan. Itu YB Menteri nanti nak kena announce. Saya bukan macam dulu, kita ni pembangkang dahulu kan. Bila kita kerajaan ni, dia ada protokol kita kena jaga. So, saya tak boleh mendahului ketua saya, YB Fahmi, di dalam Ketua Penerangan. Dan selaku itu dia punya portfolio dia, Menteri Komunikasi. Cuma saya boleh kata saya berpuas hati dengan direction tersebut dan kalau dilaksanakan dengan baik, kajian saya mengenai Kementerian Komunikasi totally akan berubah untuk tahun 2024 ini. So bagi saya YB Fahmi nampak, faham tuan-tuan punya penerangan, tuan-tuan punya kerisauan, tuan-tuan dan puan-puan punya pendapat. Bagi saya beliau nampak, beliau faham dan beliau cuba bergerak ke arah itu. Berjaya atau tidak, dia bergantung. Bergantung kepada cara benda itu dilaksanakan dan bergantung kepada sama ada kita boleh melaksanakan perkara tersebut dengan baik. So, itu persoalan-persoalan yang nanti insyaAllah kita akan jawab selepas ini nanti. Okey, dalam komen saya baca detail sikit lagi. Wan Fuad turut mempersoalkan motif timbalan Ketua Pengarah JCOM Ismail Yusof menimbulkan isu berkenaan yang disifatkan sebagai analisis cetek. Apa keperluan timbalan KP JCOM memainkan isu langkah Dubai? Kata Premier Sarawak, cerita langkah Dubai adalah cerita paloi bodoh. Analisis Ismail Yusof itu cetek ia mengakibatkan kerajaan pula jadi defensif kerana beberapa nama dalam kerajaan disebut. Kalian tuan, kita harap JCOM ni lantiklah bagi yang siapa yang padu, yang power sikit. Lantiklah Lokman ke, Iswadi ni ke. So kita lihat supaya JCOM ni lebih ni lah, jangan defensif lah, kita kena attack lah pihak bangkang ni. Okey, mari terus menyokong kerja apa pada Datuk Ibrahim. Assalamualaikum.